Kalau korang tak lepas exam, korang boleh digagalkan lah, dibuang daripada IPG. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. So kepada korang yang masih lagi belum subscribe YouTube channel aku tu, tekan je lah, free je tu. Dan korang boleh juga follow aku dekat Instagram. Kukutlah ada soalan nak tanya, boleh je DM aku, insyaAllah aku akan jawab. Alright, kita masih lagi dalam segmen apa-apa sahaja tentang IPG part 2. So kalau korang yang masih belum tengok lagi segmen IPG ni, yang part 1 punya, korang boleh tekan link dekat description. Link video tu lah aku ada letakkan, dan dekat atas ni korang juga boleh tekan. Alright, untuk video kali ni aku nak berkongsi ataupun bercerita sikit dekat korang sistem pembelajaran dekat IPG. Sebab aku ada tengok lah kan, ramai sebenarnya yang masih lagi tak tahu macam mana sistem pembelajaran dekat sini. Ada yang anggap macam sama je macam SPM. Dan yang lagi mengejutkan, ada yang DM aku, dia cakap, bang, maksudnya kalau saya masuk IPG kan saya dapat satu subjek. Lepas tu maksudnya 5 tahun tu saya belajar satu subjek je lah kan? Ui, dek, nak masuk degree dek. Degree ni bukan senang-senang tau. Takkanlah satu subjek je kot kita belajar. Tak apa, benda tu aku akan cerita nanti. Dan aku juga akan dedahkan ataupun expose kepada korang aku punya result exam untuk SEM 1 dengan SEM 2. Sepanjang aku duduk dekat IPG ni lah. Aku bukannya nak riak ke apa, just aku nak berkongsi kepada korang. So korang boleh nilai sendiri tahap pembelajaran dekat sini, sama ada susah ataupun senang. Untuk sistem pembelajaran dekat IPG, kalau penggunaan online, pihak IPG sepenuhnya menggunakan platform Google, which is ada Google Meet, ada Google Classroom, yang mana korang sendiri pun dah pernah guna kan. Masa SPM dulu, masa sekolah dulu, mungkin korang tak awkward sangat lah nak guna Google Classroom ni. So aku tak payah cerita banyak lah. Alright, untuk tempoh pengajian pula dekat IPG ni, korang akan sepenuhnya belajar selama 5 tahun. Yang special sikit dekat sini, which is korang untuk ke peringkat degree dan pra-degree korang akan study dekat sini je. Berbeza dengan institusi lain. Contoh matrik. Bila korang masuk matrik, korang biasanya setahun lah kan. Dan bila habis je setahun, korang kena mohon UPU balik untuk ke peringkat degree. Tapi IPG tak. Once korang dah masuk dekat sini, untuk pra-degree dia, habis je 1 tahun, korang akan direct terus masuk ke degree, which is tak perlu melalui UPU. So dia satu kelebihan lah dekat sini. Alah bang, apa benda pula pra-degree ni? Alright, dia macam ni. Untuk korang belajar ke peringkat degree ataupun ijazah sarjana muda, korang tak boleh gunakan sijil SPM sebab dia tak valid. Apa-apa kalau korang nak sambung juga ke degree, korang kena ada satu tiket lah, orang kata tiket untuk korang ke peringkat degree. Sebab tu lah dekat IPG dia akan ada 1 tahun, which is untuk persediaan, tempoh persediaan untuk korang ke peringkat ijazah degree lah, which is 4 tahun tadi. So 1 tahun tu lah tiket untuk korang pergi ke degree. Tapi berbeza lah dengan matrik tadi. Korang kena belajar dan korang kena mohon balik untuk ke universiti. Alright, untuk tahun pertama ni, which is yang korang akan lalui nanti, program ni dikenali sebagai program persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan, PPISMP. Panjang jenuh nak sebut kan. Dan untuk 4 tahun berikutnya, program tu dipanggil program Ijazah Sarjana Muda Perguruan, which is bila korang dah lepas je 1 tahun tu, korang akan official lah menjadi seorang guru pelatih. Dan nasihat aku, masa korang berada dalam peringkat pra-degree untuk tahun pertama tu, korang tak boleh buat main-main tau. Sebab kalau korang tak lepas exam ataupun assignment korang gagal ke apa, korang boleh digagalkan lah. Dan secara tidak langsungnya korang akan dibuang daripada IPG. Benda ni aku tak main-main memang dah berlaku. Bila dah masuk jangan cakap tak apalah, aku dah masuk IPG kan, santai lah, aku memang dah tak kena struggle apa-apa. Tak memang tetap juga kena struggle lah. Dekat sini pun sama je dengan tempat-tempat lain. Berkaitan dengan aku cakap tadi, yang ada orang tanya aku pasal subjek dekat IPG tu. Okay, aku nak tunjuk subjek yang aku belajar. Ini dengan yang ini. Kalau korang tengok bilangnya dia ada 8, betul tak? Okey, untuk 8 subjek ni dia terbahagi kepada 2, which is yang aku highlight ni, nampak tak ada 5.
Okay, untuk 5 subjek ini adalah subjek yang mana semua student akan belajar. Tak kisahlah kos macam aku seni ke, kos pendidikan awal kanak-kanak ke kan, counselling ke, BM ke, memang semua student akan belajar subjek ni. So silibus dia memang sama. Okay, aku pun sama, kawan aku tu pun sama. Dan untuk 3 yang atas ni pula, yang aku highlight tu, subjek tu dia akan mengikut kos masing-masing. Contoh aku PSV, aku je lah yang belajar 3 subjek ni. Kalau kawan aku yang bahasa Melayu, dia akan belajar dia punya subjek. Dan apabila korang dah lepas SEM 1, which is dah habis SEM 1, korang akan ke SEM 2. Dan untuk SEM 2 pula, subjek dia berbeza. Memang 100% berbeza. Korang dah takkan jumpa subjek yang sama. Aku cakap tadi nak payung aku punya keputusan peperiksaan tak? Aku punya result ni tak adalah tinggi sangat. Meh aku tunjukkan. Alright. Ini adalah keputusan aku masa aku SEM 1. Dan ini masa aku SEM 2. Nampak tak? Dia menggunakan pointer lah, which is bagi aku, kalau orang lain tengok lah, aku tak tahulah kalau korang tengok kan, bagi aku Alhamdulillah lah dah okey. Tapi ada lagi yang lebih tinggi daripada aku. So kalau korang nak dapat dekan, dekan ni pelajar-pelajar yang cemerlang lah dalam dia punya exam dan juga kerja-kerja yang dia buat, which is korang kena dapat 3.75 dan ke atas. Kalau aku punya ni adalah 1 tu hampir-hampir je, tapi nak buat macam mana kan, tak ada rezeki. Mungkin korang bela kan, alamak nombor-nombor ni macam mana dia punya grade apa semua. Ambil aku tunjuk sekali dengan grade aku. Nampak? Tak kisahlah mana-mana, korang tengok je lah, adalah dekat skrin ni. Alhamdulillah lah bagi aku, sebab tu aku cakap bagi aku dah okey lah. Sebab dekat sekolah dulu pun susah nak dapat macam ni sebenarnya. Kalau korang tanya aku tips belajar dekat IPG ni macam mana, macam mana nak cakap Aku ni sebenarnya aku mengakulah, aku ni bukan antara pelajar yang terbaik. Aku ni just sama cakap boleh lah, boleh lah. Tak ada cakap malas betul lah kau ni, tak. Aku bukan macam tu lah. Dan nasihat aku satu je, ini bukan tips lah, ni nasihat. Once korang dah dapat kerja yang lecturer bagi, tak kisahlah apa-apa kerja pun, pastikan korang siap. Macam aku, memang aku akan siapkan. Tak bermaksud korang buat kerja cincai-cincai, tak. Jangan, lecturer akan tegur kalau korang buat kerja cincai-cincai. Alright guys, aku rasa itu saja video aku untuk kali ni. Kalau korang ada apa-apa lagi yang nak tahu, boleh drop je komen dekat bawah tu. So yes, itu saja. Saya Alif Husni. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye.